Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis InsyaAllah hari ini. Okay, hari ini kita nak masuk hadis baru. Kita nak tengok, kita nak baca hadis baru. Kita nak mengupas tentang cerita-cerita yang ada dalam hadis. InsyaAllah, mana tahu kita boleh ambil pengajaran daripada hadis yang kita baca, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Kak Cuna, Kak Yati, Cik Zaini. Okay. Akong, apa kita akan sebutnya, Kak Noraini, Kak Foni, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okay. Ahlan wa sahlan, selamat datang, jemput masuk, jemput hadir. InsyaAllah saya buka pintu luas-luas untuk slot bacaan hadis ini. Okay, jom. Bila kita dah buka pintu, jom kita pakat-pakat, kita tekan button share. InsyaAllah kita sebarkan kebaikan. Moga-moga lebih ramai lagi yang tengok live ini. Moga-moga dapat bermanfaat, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Kak Koti, Kak Norina, Kak Nur Fatin, Kak Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semua berada dalam keadaan sehat walafiat, insyaAllah. Okay. Moga Allah permudahkan segala urusan semua hari ini. Moga Allah selesaikan segala tugasan kita hari ini, insyaAllah. Okay. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okay, selamat tengah hari, insyaAllah. Sebelum masuk waktu zuhur, kita baca hadis dahulu, insyaAllah. Okay. Okay, terbaik mana yang dah share, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan yang belum share, pakai-pakai laju-laju share. Laju-laju ya. Okay, insyaAllah. Okay, tajuk hadis kita hari ini. Okay, tajuk hadis kita hari ini ialah, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir, insyaAllah. Okay, tajuk hadis kita hari ini, okay, orang yang tidak menghafal sedikit pun Al-Quran seperti rumah kosong. Okay, tajuk kita panjang hari ni kan. Okay, tajuk kita, orang yang tidak menghafal sedikit pun Al-Quran seperti rumah kosong. Okay, insyaAllah kita akan tengok sebenarnya pasal apa ni kan. Macam pasal hafal Al-Quran lah, pasal rumah kosong lah kan. InsyaAllah kita akan tengok kejap lagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam. Okay. Yang dah hadir, ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang, insyaAllah. Okay. Mana yang tengah buat kerja ke, mungkin ada yang tengah bawa kereta ke, boleh sambil-sambil tu boleh dengar. Okay. Tak payah pandang muka saya pun tak apa. Sambil-sambil tu boleh dengar. Okay. Hadis kita hari ni, insyaAllah. Okay, boleh komen. Suara saya jelas tak? Gambaran saya jelas atau tidak? Okay. Saya minta izin, kita akan menghadap buku. Kita akan menghadap hadis kita hari ini, insyaAllah. Okay. Okay, mana yang dah hadir, saya ucapkan selamat datang, jemput masuk, jemput hadir. InsyaAllah. Okay. Kita nak tengok hadis kita hari ini, insyaAllah. Okay, mana yang ada kitab ni, boleh buka muka surat 265. Okay, 265, insyaAllah. Okay, mana yang tak ada, tak apa, boleh share dengan saya, boleh tengok dekat skrin bersama saya, insyaAllah. Okay, kalau dah jelas, terbaik. Goyang. Okay, kalau dah jelas, terbaik dan terima kasih. Yang dah komen, insyaAllah. Yang dah share pun, terima kasih saya ucapkan. Okay, boleh? Ready semua, insyaAllah. Boleh kita mulakan bacaan hadis kita hari ini. Sambil lunch Kak Azimah. Terbaik, insyaAllah.
Okey, jom. Hadis kita pendek sahaja hari ini. Tetapi makna dia sangat mendalam ya. Okey, kita tengok hadis pun, tajuk pun. Okey, jom. Kita baca satu persatu. Kita baca hadis dahulu, kemudian kita baca maksud dia, dan barulah kita masuk kepada keterangan hadis, insya-Allah. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah hadir, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, insya-Allah. Okey, jom kita baca hadis. Ani ibni Abbas qala, radhiyallahu, maaf tertinggal, lagi sekali. Ani ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. InsyaAllah. Okay, sambil ada yang sambil makan, terbaik, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam? Ahlan wa sahlan. Selamat datang saya ucapkan mana yang dah hadir dalam slot hari ini, insyaAllah. Moga-moga hari ini kita baca hadis, kita niat baca hadis kerana Allah Ta'ala. Kita baca hadis tanda cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Okey, jom. Kita dah baca hadis, jom kita tengok makna hadis tadi. Nak cakap tentang apa? Okey. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okey, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan. Okey, Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, beliau yang meriwayatkan. Okey, sabdaan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Okey, apa Nabi sabdakan? InsyaAllah. Okey, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Masya-Allah. Okey, jadi ada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada bersabda. Baginda sabda, okey, seseorang itu kalau dia tak ada sebahagian, tak ada sedikit pun Al-Quran dalam hati dia, okey, seumpama hati dia tu seumpama rumah yang ditinggalkan kosong. Kan, apa maksud ditinggalkan kosong tu? Macam mana maksud dia? Okey, insyaAllah kita akan tengok dalam keterangan, insyaAllah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam, insyaAllah. Okey, yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan jemput hadir. Okey. Okey, dan jangan lupa mana yang dah hadir, tekan button share laju-laju, insyaAllah kita nak sebarkan kebaikan. Okey. Okey, tajuk hadis kita hari ini. Tajuk hadis kita hari ini, sekejap saya tengok, panjang. Okey, tajuk hadis kita, orang yang tidak menghafal sedikit pun Al-Quran seperti rumah kosong. Okey, macam mana tu? Okey, insyaAllah, jom kita masuk kepada keterangan. Kita nak tengok macam mana seumpama rumah kosong tu. Okey, jom. Keterangan hadis tadi, terdapat pepatah yang khusus tentang rumah yang ditinggalkan kosong, iaitu rumah yang kosong akan dikuasai oleh syaitan dan jin. Kita pernah dengar kan, ada orang kata jangan biarkan bilik tu kosong lama-lama, jangan biarkan satu kawasan itu kosong, tak ada orang, sebab nanti kawasan itu akan dihuni, akan diduduki oleh jin dan syaitan. Kita pernah dengar, betul? Ada pepatah orang mengatakan macam tu. Contoh macam kalau dekat asrama dulu, jangan tinggalkan terlalu lama katil tu. Takut nanti katil tu diduduki syaitan dan jin. Itu pepatah.
orang mengatakan. Okey, itu adalah perumpamaan. Okey, begitu jugalah hati yang kosong daripada kalamullah yang suci. Okey, syaitan lebih berkuasa ke atas hati tersebut. Masya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang memberi salam, insya-Allah. Okey, jemput masuk, insya-Allah, ahlan wa sahlan. Okey, muka surat 265. 265, insya-Allah. Okey, jadi keterangan dia dekat sini, dia rumah itu, okey, rumah yang kosong itu diumpamakan seperti hati. Okey, hati yang kosong, bukanlah hati yang sunyi sepi, lonely. Okey, maksud di sini hati yang kosong, hati dia tidak dipenuhi dengan kalamullah yang suci, iaitu kalamullah ni kata-kata Allah lah. Kata-kata Allah itu dengan Al-Quran. Allah sampaikan kata-katanya melalui Al-Quran. Okey, hati yang kosong, hati yang tidak membaca Al-Quran, syaitan lebih berkuasa ke atas hati tersebut. Syaitan itu senang nak masuk ke dalam hati seseorang kalau dia tak membaca Al-Quran, hati dia kosong kan. Hati dia kosong. Jadi macam itulah kalau kita bayangkan rumah tu kosong, betul tak? Rumah tu kosong, sunyi, sepi kan, bersawang kan. Okey, seumpama itu jugalah hati kita kalau kita tidak membaca Al-Quran. Hati kita akan kosong. Dan bila kosong, syaitan lebih senang untuk kuasai hati. Bila dah syaitan kuasai, nanti kita nak melakukan perkara-perkara yang mungkar pun akan senang. Sebab apa? Dekat situ syaitan dah kuasai. Okey, kita terus. Betapa pentingnya menghafal Al-Quran telah ditekankan dalam hadis ini, sehingga dinyatakan bahawa hati yang tidak menghafal Al-Quran adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Okey, dekat sini dia kata menghafal Al-Quran, tapi saya tak menghafal, macam mana ni kan? Tak apa, jangan risau. Walaupun kita tak hafal, tetapi kita jangan tinggalkan Al-Quran. Okey, dalam sehari tu bacalah satu muka surat. Satu muka surat pun jadilah dalam sehari tu, supaya hati kita ni tak kosong. Supaya kita boleh jadi, Al-Quran itu boleh jadi penghalang daripada syaitan nak kuasai hati kita, insya-Allah. Okey, jangan risau. Macam surah Al-Fatihah, surah 3 Qul, itu kan kita dah hafal. Jadi dekat situ pun dah ada sebahagian ayat suci Allah dah ada dekat dalam hati kita. Kan? Jadi kita akan teruskan baca Al-Quran, insya-Allah, supaya hati tak kosong. Okey, kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Okey, selain itu Sayyidina Abu Hurairah ada berkata juga. Okey, rumah-rumah yang hidup dengan amalan pembacaan Al-Quran. Okey, rumah yang hidup maksudnya rumah yang orang sentiasa membaca Al-Quran, maka ahli rumah itu akan bertambah ramai. Kan, ahli rumah itu akan bertambah ramai. Macam mana tu? Dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat. Subhanallah. Okey, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa istiqamah, insya-Allah dalam sehari pun dia baca satu muka surat kan. Okey, nanti rumah dia diibaratkan rumah dia dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan rahmat Allah. Subhanallah. Okey, para malaikat akan turun ke dalam rumah itu. Kan, kita penuhi harian kita insya-Allah dengan baca Al-Quran, para malaikat pun akan turun ke dalam rumah itu kan. Dan syaitan-syaitan akan meninggalkan rumah itu, insya-Allah. Okey, bila malaikat dah turun ke rumah kita dah dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan rahmat Allah, dekat situ syaitan pun lari kan. Insya-Allah. Okey, kemudian manakala rumah-rumah
yang tidak dibacakan Al-Quran, kehidupan ahli rumah akan menjadi sempit dan hilang keberkatan. Okey, para malaikat meninggalkan rumah itu dan syaitan-syaitan akan memasuki rumah itu. InsyaAllah. Terbaik Kak Fauzia. Okey, terbaik insyaAllah. Okey, jadi kemudian dikata manakala kalau rumah-rumah yang tak dibacakan Al-Quran, kehidupan akan jadi kehidupan ahli rumah tu. Okey. Orang ahli rumah tu akan menjadi sempit. Bukan rumah tu yang sempit, tetapi kita akan rasa tak tenang, macam ada something yang tak kena kan. Hati kita ni rasa gelisah je. Okey. Dan rumah itu hilang keberkatan. Tak baca Al-Quran, hilang pula keberkatan dalam rumah tu. Kemudian para malaikat pun dah tinggalkan rumah tu. Bila dah tinggalkan rumah tu, bila para malaikat dah meninggalkan rumah tu, lepas tu hilang keberkatan. Jadi dekat situ syaitan dah senang nak masuk. InsyaAllah. Okay, syaitan dah senang nak masuk rumah kalau macam tu kan. Saya sedia jadual baca Al-Quran pagi hingga malam mengikut kategori tertentu. Terbaiklah Kak Fauzia. Alhamdulillah. Okey, takut-takut kita kan lupa. Kita ada jadual, kita boleh rujuk. Terbaik Kak Fauzia, insyaAllah. Okey, jom kemudian kita tengok lagi sikit. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Okey, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pula. Okey, dan beberapa orang sahabat, ada beberapa orang sahabat juga yang lain, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rumah yang ditinggalkan kosong adalah rumah yang tidak ada amalan pembacaan Al-Quran yang mulia. Okey, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Okey, ditekankan juga rumah yang kosong tu sebab rumah yang tak ada amalan pembacaan Al-Quran. Okey, walaupun kita tak dapat nak menghafal Al-Quran, tetapi kita jangan tinggalkan Al-Quran, insyaAllah. Kalau sebiji mana pun, okey, dalam sehari bacalah satu muka surat. Kan, dalam sehari bacalah satu muka surat, insyaAllah. Okey, kalau ikut ikuti slot Ustaz Ilyas ke kan. Ustaz Ilyas kan satu hari satu muka. Kan, insyaAllah. Dekat situ kita dah boleh penuhi rumah kita dengan kebaikan, penuhi dengan rahmat. InsyaAllah malaikat pun senang nak masuk. Malaikat pun jaga rumah kita, insyaAllah. Okey, dekat situ syaitan pun susah nak masuk. InsyaAllah moga-moga kehidupan kita lebih tenang, lebih orang kata tak, hati kita tenang lah. Sebab hati kita tak kosong. Kita dah penuhi dengan kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, moga-moga terus istiqamah dalam membaca Al-Quran, insyaAllah. Terbaik semua. Okey, okey, itu sahajalah hadis kita hari ini. Moga-moga kita dapat beberapa pengajaran daripada hadis itu. InsyaAllah. Okey, kita terus istiqamah membaca Al-Quran supaya bukan sahaja hati kita dipenuhi dengan Al-Quran, tetapi rumah kita juga mendapat keberkatan dan rahmat Allah, insyaAllah. Okey, terbaik semua. Okey, saya ucapkan terima kasih. Dan mana yang dah hadir dalam slot ni, mana yang dah bersama-sama dengan saya, kan dah masuk waktu zuhur bersama dengan saya untuk dalam slot bacaan hadis. Okey, saya ucapkan terima kasih. Mana yang dah share, terbaik semua, insyaAllah. Okey, aduh, Ustaz Ilyas je. Okey, terbaik. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, insyaAllah. Okey, kita jumpa, insyaAllah. Moga-moga kita dapat berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis yang akan datang, insyaAllah. Kita tengok hadis apa lagi. Okey, lain hari, lain hadis, insyaAllah. Okey,
Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lagi sekali mana yang dah share dan mana yang dah hadir ke dalam slot hari ini. Okay, saya ucapkan salam zuhur, betul, selamat berehat, selamat makan tengah hari. Okay, mana yang nak makan kejap lagi ke, insyaAllah. Okay, okay. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.